ربنا وبالإسلام أحيانا وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا تجمعنا بنور هداه إخوانا وخلانا وأترعنا متى ضمئات بنا الأرواح إيمانا رسول الله ربنا وبالإسلام أحيانا وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي من على من يشاء من عباده بطلب العلم الشرعي وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وصلى الله وسلم على القائل من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يا معلم داود علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم رب زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sama-sama kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah nikmat Allah Subhanahu wa taala dan juga kurniaannya, sama ada rahmatnya, hidayatnya, taufiknya, ilmu yang sentiasa nak beri kepada kita, sebagaimana kita sebagai manusia biasa sahaja yang mana kita sentiasa zaluman jahula. Kita adalah seorang hamba yang sentiasa menzalimi kita sendiri, buat salah dengan kesalahan kita, dan juga jahula dengan kita kurang ilmu kita. Maka dengan sebab Allah Subhanahu wa taala memberi ilmu kepada kita, memberi kepahaman kepada kita, maka alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kita ingatlah bahawa ilmu adalah sebelum daripada kita nak beramal, sama ada amalan kita itu adalah amalan percakapan kita ataupun gerak-geri kita. Al-Imam Al-Bukhari yang mati pada tahun 251 kata di dalam kitab sahih dia, al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Ilmu datangnya sebelum daripada al-qawl, perkataan kita dan juga perbuatan kita. Dan juga dia istidlal guna ayat, dalil ayat daripada Al-Quran Karim. Allah Subhanahu wa taala firman, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik. Fa'lam, Tuhan kata, ketahuilah kamu wahai Muhammad dan juga umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahawa setiada Tuhan yang lain melainkan Allah Subhanahu wa taala. Wastaghfir li dhanbik, selepas itu kita mula beramal. Maksudnya kita kena tahu dulu. Sebelum kita nak tahu, kita kena Allah Subhanahu wa taala dulu. Sebelum kita nak beribadat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sebagai tujuan Allah taala utuskan kita kepada bumi ini kerana untuk ibadat kepada dia, kita kena tahu, kena kenal dulu siapa Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita mula dengan ibadat kita, mula dengan amalan kita, mula dengan gerak-geri kita untuk nak menyembahkan diri kepada Tuhan, tetapi kita tak kenal Tuhan, tak kenal ajaran Tuhan, tak kenal syariat Tuhan, bagaimana kita nak beramal ibadat dengan ibadat kita secara hakikat sebenar, secara betul dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka ilmu adalah perkara yang datangnya sebelum kita nak buat ibadat. Ramai di kalangan manusia yang mana mereka mulai dengan amal tanpa mereka ada ilmu, tak kenal ilmu.
Banyak di kalangan kita sebagai umat Islam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, golongan kita yang faham salah kata kita ni Tuhan hantar mari suat ibadat, lalu mereka terus buat ibadat kepada Allah Taala. Buat ibadat kepada Allah Taala tanpa ilmu yang sebenar yang nak tunjuk mereka kepada ibadat yang sahih sungguh. Kepada ibadat yang Tuhan nak sungguh, mereka tak guna ilmu yang Allah Taala gayat dalam Quran dan juga melalui sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita takut. Kita takut apabila kita beramal dengan amalan yang banyak, dengan ibadat yang banyak, dengan ketaatan kita kepada Allah Taala yang banyak, tetapi dia itu segala perkara itu yang kita buat tidak berdasar dengan ilmu yang sahih daripada kitabullah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala gayat dalam Quran, ghairil maghdub ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidayah iaitu ilmu daripada Al-Quran dan juga sunnah. Kepada jalan yang Tuhan nak beri kepada kita, seperti mana Tuhan dah memberi kepada an-nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-salihin. Para nabi dulu jalan mereka guna mana-mana, kita minta hidayah kepada Allah Ta'ala untuk hidayahkan kita seperti mana Tuhan hidayah kepada para nabi. Para siddiqin, orang yang benar, orang yang syuhada, mati syahid di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan juga as-salihin, orang yang jujur. Kita tak sah jalan, kita tak sah seperti jalan mereka yang guna ghairil maghdubi alaihim, bukan seperti golongan yang dimarah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, golongan yang marah, golongan yang ada ilmu tetapi tidak beramal dengan ilmu. Hak ni pun kita takut juga. Maka alhamdulillah kita ngaji sedikit, kita beramal dengan ilmu sedikit. Imam Ahmad bin Hanbal dia kata, aku tak hafal satu mana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam illa waqad amiltu bihi. Aku tidak ngapa hadis mana Nabi, melainkan aku dah beramal dengan hadis Nabi itu. Jumpa satu hadis, dia terus beramal. Maka kita tak usah golongan orang yang maghdub, orang yang dimarah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu para al-mufassirin, ulama-ulama tafsir. Dia tafsiran mereka dalam kitab tafsir, al-maghdubi alaihim, iaitu orang Yahudi. Ketua ataupun kepala orang yang ada ilmu tetapi tidak beramal dengan ilmu, iaitu orang Yahudi, laknatullahi alaihim. Dan juga Tuhan kata ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tak sah juga golongan yang sesat. Pertama tadi golongan yang dimarah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, golongan yang kedua yang sesat. Yang mana ulama kata iaitu orang Nasrani, yang mana mereka beramal dengan amalan mereka, ibadat mereka tanpa ada ilmu. Wa amalan rajin wa amalan. Allahu akbar wa iyadzu billahi min dzalik. Kita jauhlah daripada dua-dua golongan ini. Sebagai kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat terakhir, sebagai umat wasata, umat yang di tengah. Umat yang di setengah, iaitu ada ilmu dan juga beramal dengan ilmu. Sebelum nak beramal, cari ilmu dulu. Cari ilmu dulu baru beramal. Kita tak usah biasanya ada ilmu tak beramal, dan juga tak ada ilmu tapi rajin nak beramal dengan amalan-amalan yang sesat, wal iyadzu billahi min zalik. Maka ilmu datang sebelum kita nak buat amalan. Datang sebelum kita nak buat amalan. Bagaimanalah kalaulah kita tak ada ilmu, bagaimana kita nak beriman, beribadat kepada Allah Ta'ala. Ilmu iaitu al-ilmu ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyyihi sallallahu alaihi wasallam wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Ilmu yang sebenar bukan ilmu mana-mana pun dalam dunia ini, tetapi ilmu sebenar, ingatlah sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, iaitu ilmu yang bawa kita kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bawa kita kenal Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga ilmu yang bawa kita kenal agama kita yang sebenar, kenal hakikat agama kita yang sebenar sebagai agama Islam melalui bil adillah, dalil ayat Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah kita tidak ada ilmu, bagaimana kita beribadat kepada Allah Ta'ala?
Kalaulah kita tak ada ilmu, satu hari kita semaya, kita hidup diri depan Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana kita nak ibadat kepada Allah Taala? Bagaimana kita nak jumpa dengan kelazatan ataupun kuam arai, kuam suk, kegembiraan dalam kita nak beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala kalaulah kita tak ada ilmu. Ibn Hajar Al-Asqalani, ulama mazhab Syafi'i, sebagai orang yang mengisyarah kitab Sahihul Bukhari selepas daripada Al-Imam Bukhari tulis kitab dia, Ibn Hajar mati pada tahun 852. Dia kata kerana ilmu inilah yang akan mensahihkan niat sebagai satu orang yang nak taat kepada Allah Ta'ala. Kita, misalnya kalau kita nak beribadat kepada Allah Ta'ala, niat kita, ilmu inilah yang akan nak mensahihkan, nak membetulkan niat kita menjadi niat yang ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan juga niat inilah akan membawakan amalan yang kita buat itu jadikan amalan yang dikubur, yang diterima oleh Allah SWT. Jadi amalan yang sahih, jadi amalan yang betul dengan syariat Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan juga contoh daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ilmu, sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, adalah benda yang berharga di sisi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah kita tidak ada ilmu, bagaimana kita nak buat, bagaimana kita nak hidup dengan tujuan kita yang sebenar beribadat kepada Allah Ta'ala, bagaimana ibadat kita nak jadi ibadat yang betul, ibadat yang salimah, yang selamat daripada kekurangan, yang selamat daripada ketambahan, yang selamat daripada benda-benda yang bukan daripada ajaran Islam. Bagaimana kita, amalan kita nak jadi amalan yang betul, salimah, selamat benar. Kalaulah kita tidak ada ilmu, maka kita ingatlah bahawa ilmu, kita nak dapat mana-mana ilmu, walaupun ilmu itu daripada kitabullah melalui tafsir ulama, ataupun ilmu itu daripada hadis Nabi SAW melalui syarahan ulama, walaupun ilmu itu datang daripada kitab-kitab fiqh Islam melalui mazhab-mazhab ulama yang terhebat di dalam agama Islam, ataupun mana-mana ilmu yang nak bawa kita kenal Nabi, kenal Allah, kenal Islam, bukan datang ataupun bukan dapat dengan kebijaksanaan kita. Bukan sebab kita bijaksana, bukan dengan sebab kita pandai, bijak, cidik, bukan. Tetapi ingatlah, ilmu adalah minhah rabbaniyah, adalah pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, adalah benda yang Tuhan nak uji. Doa yang saya sentiasa doa kepada senang pendengar, setiap ruangan kita jumpa setiap minggu, ya muallim Daud allimna, wa ya mufahhis wa ya mufahhima Sulaiman fahimna. Ya muallim Daud, hei guru yang telah ngajar kepada Nabi Daud, ngajar apa? Iaitu Allah SWT. Alimni, hajar kami kata, hajar kita kata. Wa ya mufahhima Sulaiman, dan juga Tuhan yang faham kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman, kalaulah kita ngaji sirah-sirah atau sejarah para nabi, di antara nabi iaitu Sulaiman, Nabi mukjizat kepada dia boleh faham percakapan ataupun kamput hak binatang, jenis binatang boleh kecek, Nabi Sulaiman faham. Nabi Sulaiman faham, Nabi faham, Tuhan faham, iaitu fafahamna Sulaiman. Dalam ayat Quran Tuhan kata fafahamna Sulaiman, dan kami kepahaman. Nabi Sulaiman alaihi salam ni dapat faham, fafahamna. Pian lagi dalam Quran, kalaulah bukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan yang maka ingatlah bahawa ilmu yang kita nak dapat, ilmu yang kita nak faham dalam ajaran agama kita Islam, kita kena minta kepada Allah SWT sebagai Tuhan yang sebenar bagi ilmu. Allamal insana ma lam ya'lam, Tuhan kata dalam Quran. Tuhan lah yang hajar benda-benda yang manusia tak biasa tahu, Tuhan hajar. Tuhan hajar mereka tahu. Tuhan yang hajar, maka ilmu itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka minta banyaklah, minta kita daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allahumma rabbi zidna ilma. Nabi SAW sebagai Nabi, seorang Nabi, tidak dapat perintah mana yang Tuhan suruh tambah. Tuhan suruh Nabi tambah lagi, hei Muhammad, iaitu Tuhan suruh Nabi Muhammad SAW tambah ilmu.
wa qul rabbi zidni ilma, wa qul rabbi zidni ilma dalam Quran. Katakanlah wahai Muhammad, minta doa, rabbi zidni, tambah ilmu kepada kami. Tambah ilmu kepada kami. Nabi, Tuhan suruh Nabi tambah ilmu. Kita sebagai orang biasa ni balas mana? Balas mana kalau kita malah nak berdoa kepada Allah Ta'ala, nak dapat ilmu yang manfaat kepada kita, jangan malah. Jangan malah, kerana kita takut apabila kita beribadat. Ibadat kita banyak sangat. Tetapi segala ibadat kita ataupun ibadat kita yang kita beribadat kepada Allah Ta'ala tidak berdasar daripada ilmu, maka kita takut kata amalan itu akan jadi amalan yang tidak berharga dan juga tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita banyak berdoa. Kita banyak berdoa kerana Tuhan lah yang kepada kita sebagai ilmu. Maka kita banyak berdoa. Nabi banyak berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Tuhan, Nabi hajar kepada kita doa-doa yang sahih. Nabi suruh kita berdoa kepada Allah SWT ni, minta ilmu yang manfaat. Tak say ilmu yang tidak manfaat. Ilmu yang tidak manfaat, ilmu yang tidak ada faedah ni banyak, sangat banyak dalam dunia ini. Tetapi kita minta doa itu kepada Allah, supaya Allah Ta'ala pilih ilmu yang sahih, ilmu yang manfaat, ilmu yang ada faedah kepada kita. Kerana ilmu yang ada faedah inilah yang kita sedia-sedia duk ngaji, sedia-sedia duk cari, duk usaha untuk nak tambah ilmu ni. Kita nak cari, nak tambah ilmu yang manfaat. Yang mana ilmu manfaat inilah akan jadi bekalan kepada kita selepas kita mati. In qata amaluhu illa min thalas idza mata ibnu Adam. Nabi SAW kata, apabila anak Adam mati, 3 perkara yang akan bersama dengan dia. Salah satu iaitu ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang manfaat kepada dia. Allahu Akbar. Kita walaulah senang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kita sekarang bukan orang ada ilmu, bukan guru, bukan ustaz, bukan tok imam, bukan orang yang ngaji agama pun. Hari ni kalau kita cari ilmu sedikit, kalau kita ngajar anak kita, ngajar kepada kakak kita, orang dalam keluarga kita, itu akan jadi ilmu yang manfaat kepada kita selepas kita mati. Itu akan jadi ilmu yang manfaat selepas kita mati. Walaupun ilmu itu adalah sedikit saja, kecil saja. Tetapi kalaulah kita ikhlas kepada Allah Ta'ala dan juga orang yang ambil ilmu daripada kita, dia akan beramal. Contoh, kalaulah kita hajar anak kita. Kita sebagai bapa ataupun kita sebagai ibu, kita hajar anak kita ni akan suratul Fatihah. Kita hajar dia budak-budak, dia baca surah Fatihah. Selepas daripada mana dia hafal surah Fatihah, dia kelong, dia ngapa, dia ingat surah Fatihah, berapa kali dia akan guna surah Fatihah dalam solat ataupun wasolat, dan juga banyak mana pahala yang kita akan dapat. Banyak mana pahala yang akan kita dapat apabila anak kita guna suratul Fatihah yang kita hajar dia semenjak budak. Berapa kali dia akan baca pahala itu. Ilmu kita yang manfaat yang kita hajar anak kita dengan suratul Fatihah sedikit saja, dengan ikhlas kepada Allah Ta'ala, ilmu atau pahala ganjaran akan sampai kepada kita walaupun kita dah mati. Allahu Akbar. Maka kita hajarlah anak kita, walaupun hari ini kita dengar sedikit ilmu, sedikit manfaat yang kita dengar daripada guru baik, daripada terotak baik yang kita dengar tu guru-guru dari terotak ataupun dari radio, kita ajar ilmu itu kepada orang yang dekat dengan kita. Mudah-mudahan ilmu itu akan manfaat kepada kita. Dan juga ingatlah bahawa Allah Ta'ala akan memberi satu kepahaman, satu ilmu kepada hamba dia apabila kita suka nak kepada ilmu. Kita ingatlah salah satu alamat, salah satu sanian yang nak tunjuk kata Tuhan kasih kepada kita. Tuhan nak ilmu kepada kita, ilmu yang selamat, ilmu yang sahih, yang betul, yang manfaat kepada kita. Allah Ta'ala akan perasaan kita ni cinta kepada ilmu. Dengar di sana ada ceramah, dia nak pergi. Dengar di sana ada tu guru daripada jauh mari nak ngajar hadis atau nak ngajar tafsir,
dia usaha cari jalan nak belah mana boleh pergi. Walaupun dia tak boleh pergi, dia cari jalan nak pergi dengar belah mana. Ataupun melalui live shot, melalui radio, terotak, dia akan dengar, akan tiktam. Ini nak tunjuk kata orang yang Allah Ta'ala hendak nak wi ilmu kepada dia. Kerana Nabi SAW ayat, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Hadis sahih Bukhari. Siapa Allah Ta'ala nak wi satu kebaikan kepada dia, satu kebaikan. Tuhan tunjuk alamat kata Tuhan nak wi kebaikan dia, faham dia dengan pia atau tak say kebaikan daripada Tuhan kita Allah Subhanahu Ta'ala. Maka kalau orang itu ada kata orang tak say tu, mana bukan orang yang cidik sebenarnya. Orang cidik iaitu orang nak kebaikan daripada Allah Ta'ala, walaupun dia tidak dapat kebaikan daripada manusia. Orang yang cidik, orang yang beriman kepada Allah Ta'ala, dia nak kebaikan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan juga kebaikan apabila Tuhan nak wi kepada dia, Tuhan akan wi pada dia. Beza di antara satu orang ni, dia tiktam semua. Guru dia ni ngajar hadis ni, tiktam semua, tiktam. Minggu depan hadis lain, minggu depan tiktam semua, tuk minggu tuk. Tiap kali guru dia ngajar, dia tiktam semua, tahu boleh royak semua. Kadang-kadang boleh royak kata minggu ni guru kecek gapo, minggu depan guru kecek gapo, boleh royak semua. Beza di antara satu orang lagi yang dia duk turut, duk ikut siri-siri ataupun royak-royak maksiat yang membawa dia ni dosa dengan tak khabar. Membawakan mereka dosa tak khabar, tak supa tu. Hak ni Tuhan tak sewi kebaikan kepada mereka yang duk turut royak, duk turut benda yang tidak ada faedah. Waliyazubillah min dzalik. Tetapi satu golongan lagi Tuhan nak wi kebaikan kepada dia, iaitu ilmu nak wi kepada dia. Maka kita banggalah, kita bersyukurlah kalaulah kita sebagai satu orang yang suka kepada ilmu, suka nak turut ataupun mengikuti ilmu daripada guru kita Malaysia baik, negeri Arab baik, kalau orang faham Arab, negeri Syiah kita baik. Kita ikutlah ilmu, maka insya-Allah kita berdoa ilmu inilah akan bawa kita, pimpin kita kepada syurga insya-Allah. Sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, hari ini agak kata lewat sikit kita mula kerana kembali daripada bermusafir, berjalannya saya, maka alhamdulillah, dan nak tinggal masa saya juga, maka insya-Allah kita bersama dengan hadis nombor 13 pada hari ini dalam kitab 40 hadis Imam An-Nawawi. Hadis yang ke-13, Al-Imam An-Nawawi rahmatullahi alaihi, dia kata, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu 'anil Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan juga Muslim. Hadis ini yang pertama adalah hadis yang sahih, tidak syak kerana hadis yang diriwayat oleh Al-Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Kita dah riwayat semua bahawa kitab yang paling sahih sekali selepas daripada Al-Quranul Karim, iaitu kitab Sahih Bukhari dan juga Sahih Imam Muslim. Ulama kata kalaulah tidak ada Imam Bukhari, maka tak ada juga Imam Muslim, kerana Imam Muslim ni anak murid kepada Imam Bukhari. Imam Bukhari mati pada tahun 256, Imam Muslim mati 261. Guru dengan murid, Allahu Akbar. Satu nikmat yang besar kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan Allah Taala utus wi kepada kita sebagai dua imam. Ini adalah imam yang agak kata kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, orang panggil kita lekat ni, dengan dekat ni, dengan sebab mereka datang banyak faedah manfaat kepada kita. Tinggal dua kitab saja. Kalaulah kita bilang, kita guna, kita kira kata dua kitab saja, kita rasa adalah kitab yang paling berharga di sisi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti kita biasa royak satu sebab yang Imam Bukhari tulis kitab dia tengok dalam ngigar dia ngigar masa dia tidur ni, kata dia ni jalan tepi Nabi ataupun belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sedar-sedar dia pergi kibah. Dia pergi kain ataupun satu kibah dia ni untuk nak kibah. Kabut-kabut yang lekat di baju Nabi ataupun tubuh Nabi. Dia kibah kabut tak sesuai lekat dengan tubuh Nabi, maka dia bangun pada waktu pagi, dia cari orang yang ada ilmu mengenai dengan ilmu ngigar ni. Orang tu yang kata mung ni akan jaga benda-benda yang bohong ke atas Nabi SAW, nak jaga hadis Nabi.
maka dia terlekat dalam hati, membawakan dia ni usaha nak cari hadis Nabi. Imam Bukhari dia kata, aku hafal hadis Nabi SAW yang sahih. Yang sahih 1,000 hadis. 1,000 hadis yang sahih yang Imam Bukhari ngapa dalam dada dia. Dan juga tak cukup 1,000 hadis saja, 200,000 hadis yang dia ngapa dalam dada dia juga, tetapi hadis itu tidak sahih daripada Nabi SAW. Tidak sahih iaitu tidak betul, bukan hadis Nabi. Hadis Nabi yang sahih yang dia cut, dia pilih, dia kata 1,000 yang aku jumpa, aku ngapa. Dan juga dia masuk dalam kitab dia Sahih Bukhari ni beberapa hadis saja, beberapa ribu hadis saja, 4,000 hadis lebih-lebih yang dia masuk dalam kitab dia Sahihul Bukhari. Maka nak tunjuk kata dia sebagai satu orang imam yang Tuhan wi kepada dia ni untuk nak jaga sunnah Nabi SAW. Tak sewi benda-benda yang cemar, benda-benda yang dusta lekat dengan Nabi SAW. Tunjuk kata dia sangat cinta kepada Nabi SAW. Kita boleh jadi tak mampu seperti Imam Bukhari nak usaha nak himpun hadis. Imam Bukhari nak tulis satu hadis dalam kitab dia, dia main sunat 2 rakaat dalam Raudhah Syarif di Masjid Nabi SAW. Takut bimbang, takut benda cemar-cemar, benda yang bukan daripada hadis Nabi masuk dicampur dengan hadis Nabi SAW. Kita tak mampu, tetapi kita nak tunjuk cintaan kita kepada Nabi SAW pada hari ini 2 perkara saja. Satu, kita ngaji hadis Nabi. Kita ngaji sunnah Nabi SAW yang ulama dulu usaha mereka untuk nak himpunkan hadis Nabi SAW dalam satu buku, dalam satu tempat baik. Untuk mudah kita nak belajar, kita sebagai orang yang belakang ni. Satu saja. Yang 2, kita beramal dengan sunnah Nabi. Ikut sunnah Nabi. Kita ikut sunnah Nabi, insya-Allah kita akan jadi orang yang cinta kepada Nabi SAW dan juga akan bangkit bersama dengan Nabi. Pemimpin kita tidak ada orang yang lain melainkan Nabi SAW. Hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari dan juga Muslim dalam kitab sahih dia. Hadis ini yang diriwayat oleh seorang sahabat Nabi, Anas bin Malik. Anas bin Malik, gelar dia iaitu Abu Hamzah. Abu Hamzah, Anas bin Malik. Yang pertama, dia adalah sahabat Nabi yang banyak hafal hadis Nabi SAW. Dengan sebab apa dia ngapa hadis Nabi banyak? Kerana Anas bin Malik dia guna masa duduk dengan Nabi ni lebih kurang 10 tahun dia khidmat ataupun jadi khadim Nabi SAW. Dia jadi khadim kepada Nabi. Dia jadi khadim kepada Nabi, jadi khonrab cai dalam satu kali dia kata, semasa 10 tahun aku duduk dengan Nabi, aku khidmat jadi khadim kepada Nabi, aku tak biasa dengar daripada Nabi, daripada mulut Nabi kata if'al kaza, if'al kaza, if'al. Nabi suruh gini, suruh gini, suruh gini, tak. Aku tak biasa dengar. Bahkan Nabi adalah cauna dia, tua dia. Tetapi maraya akhlak Nabi sebagai Nabi satunya dan juga sebagai tua caunai kepada hamba atau kerab cai dia Anas bin Malik, Nabi tak biasa cuk akhlak yang buruk kepada Anas bin Malik. Duduk khidmat kepada Nabi SAW sebanyak 10 tahun. Dengan sebab itu tak syaklah kata Anas bin Malik, salah satu sahabat Nabi yang banyak riwayat hadis Nabi SAW, yang banyak hafal hadis daripada Nabi SAW. Selepas daripada Nabi mati, dia hidup semasa Abu Bakar dan juga Umar dan juga Uthman lebih kurang 25 tahun duduk bersama dengan Al-Khulafa Ar-Rashidin atau Khalifah Ar-Rashidin, 3 orang. Yang pertama, duduk dengan Abu Bakar As-Siddiq. Maka dia tahu, sebagai salah satu sahabat yang tahu gerak-geri Abu Bakar As-Siddiq, dan juga salah satu sahabat Nabi yang tahu gerak-geri Umar ibn Khattab dan juga Uthman ibn Affan ridwanullahi alaihim. Dan juga Anas bin Malik, dia adalah salah satu faqih, salah satu sahabat Nabi yang faqih, yang ada ilmu mengenai fiqh dalam hadis Nabi. Dia bukan orang yang ngapa hadis Nabi saja, tetapi dia tahu fiqh. Dia tahu hukum ahkam mengenai dengan amalan-amalan ataupun ibadat di dalam agama Islam. Selepas daripada mana Nabi mati, Abu Bakar mati, Umar dan juga Uthman mati, dia hijrah kepada luar negeri untuk dakwah
Ilmu yang dia ngapal, dia ambil daripada Nabi, dia pergi dakwah kepada orang, sebar kepada orang di negeri-negeri yang jauh. Dia pergi kepada Kufah, dia pergi kepada Basrah, dia pergi kepada Baghdad sebagai negeri Iraq sekarang. Dia sebar hadis Nabi SAW di sana. Dia agak kata seorang sahabat Nabi yang mati akhir. Kita ingatlah bahawa sahabat Nabi. Sahabat siapa? Sahabat iaitu orang yang dia jumpa dengan Nabi, masuk Islam dan juga beriman dengan Nabi SAW, dan juga mati dengan hal keadaan dia orang beriman kepada Allah dan juga Nabi SAW. Bukan kata Nabi mati dia dengan agama Islam, tak, bukan. Tetapi dia mati dengan hal keadaan dia beriman dengan Nabi SAW. Itu orang panggil sahabat. Dan juga sahabat Nabi SAW yang terakhir sekali. Siapa sahabat yang terakhir? Sahabat yang terakhir iaitu Abu Tufail. Nama dia Abu Tufail, nama panjang, nama sebenarnya, nama penuh dia ni saya tak ingat. Tetapi dia adalah Abu Tufail yang mati pada tahun 10 Hijrah. Ningrai 10 Hijrah sebagai sahabat Nabi yang terakhir. Dia dah. Selepas itu bukan sahabat Nabi. Kebanyakan ulama ataupun ittifaq ulama kata sahabat yang terakhir yang mati iaitu pada tahun 110 Hijrah. Dan juga Anas, sahabat yang kita bersama sekarang sebagai orang yang riwayat hadis ni, dia mati pada tahun 94 Hijrah. 94 Hijrah. Anas bin Malik, sahabat Nabi yang ngapa hadis banyak. Kalaulah kita tanya tahun yang dia mati, yang dia wafat 94 ni, siapa yang lahir pada tahun ni? Dia mati tahun ni, ada orang lahir. Siapa? Pia boleh jawab? Tak ada orang saya buat di sini lah. Duduk ke rumah belakang. Iaitu orang yang warna ataupun lahir tahun tula dengan Anas bin Malik, sahabat Nabi mati ni, iaitu Malik bin Anas. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Malik bin Anas. Siapa Malik bin Anas? Imam Malik bin Anas. Imam Malik. Imam Malik lahir pada tahun 94 Hijrah, mati pada tahun 179 Hijrah. Sebagai tua kepada mazhab Maliki, sebagai guru kepada Al-Imam Syafi'i, anak murid dia mazhab Syafi'i yang kita kenal. Itu Imam Malik, Imam Darul Hijrah, imam ulama yang duduk di Madinah Nabi SAW, duduk ngajar dari hadis Nabi, duduk ngajar hadis dalam masjid Nabi SAW. Maka Nawawi kata salah satu ulama yang penting, yang hebat sebagai sahabat Nabi mati, Tuhan gantikan satu orang yang agak kata hebat juga, yang agak kata lahir untuk nak orang mengata nak jaga ataupun nak raksa hadis-hadis Nabi SAW, nak jaga hadis Nabi, nak hafal, nak kumpul hadis Nabi, nak ngajar hadis Nabi, yang mana ilmu mereka sekarang hadis dalam kitab Al-Muwatta bagi Imam Malik sekarang sampai kepada kita. Kita boleh nak belajar hadis Muwatta. Kalaulah kita ada masa, kita azam insya-Allah kita akan baca satu kali kitab Al-Muwatta bagi Imam Malik, guru kepada Imam Syafi'i, yang mana Al-Imam Syafi'i guna masa beberapa hari saja ngapa kita Al-Muwatta, semasa dia 10 tahun saja, 12 tahun saja. 12 tahun, 10 tahun saja. Al-Imam Syafi'i, Muhammad Idris Al-Syafi'i, anak murid kepada Imam Malik, ngapa kitab tu guru dia ni, masa dia kecil-kecil, dia budak saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan juga tahun yang sebelum daripada Imam Malik, Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah mati pada tahun 150 Hijrah. Imam Abu Hanifah mati pada tahun 150 Hijrah. Sebagai tua kepada mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi, mazhab yang pertama. Mazhab yang kedua, mazhab Imam Malik, yang mati Imam Malik. Imam Abu Hanifah mati 150. Imam Malik mati tahun 179. Imam Syafi'i kita mati pada tahun 204. Dan juga Imam Ahmad yang terakhir sebagai tua kepada mazhab Hanbali mati pada tahun 241. Semua empat orang ni, walaupun dia ada selisih mengenai dengan pendapat dalam bab itu, bab ini, semua mereka guna dalil daripada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Semua pak orang kata idza sahhal hadis fa huwa mazhabi. Apabila kamu jumpa dengan hadis sahih, itulah mazhab aku.
Kalaulah perkataan aku royak semasa aku hidup salah, tinggallah perkataan aku, ambil hadis sahih daripada Nabi SAW. Semua pak orang pakat royak kita belaka. Tak boleh, haram kita nak ta'assub, nak pegang teguh dengan satu imam, kata aku nak turut imam ni, tak usah turut Nabi, tak usah turut hadis sahih. Nak turut imam ni kata belah mana, Imam Ahmad kata belah mana, Imam Syafi'i kata belah mana, aku nak turut. Walaupun nak selisih dengan hadis sahih daripada Nabi SAW. Ini dia selisih dengan imam dia, mazhab dia yang dia pegang. Maka tahun yang Abu Hanifah mati 150, Tuhan ganti satu imam yang baru, iaitu Al-Imam Syafi'i, yang mana dia lahir pada tahun 150 Hijrah, wafat pada tahun 204 Hijrah. Itu nak kata nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Mati satu orang ulama, Tuhan ganti satu orang ulama. Kerana kita ingatlah ilmu yang Tuhan beri kepada satu orang, ilmu yang duduk di dalam dunia ini ni, bukan hilang dengan kita lupa gapo dak. Tetapi Nabi SAW royak dalam satu hadis, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu fi sudurin nas. Tuhan tak akan nak tarik ilmu daripada dada ulama bukan. Walakinna biqabdil ulama, tetapi Tuhan nak buat ilmu semakin hari hilang ilmu, dengan sebabnya mati satu orang ulama. Maka ini tunjuk kata satu nikmat yang Tuhan beri kepada kita, iaitu hatta ulama kepada kita untuk kita nak dapat ilmu yang sahih. Masa telah berjalan, hadis kita tergerak lagi. Maka Nabi SAW royak kata, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tak akan beriman satu orang daripada kalangan kamu. Iaitu tak akan beriman, iaitu tak akan iman dia ni kuat. Hakikat iman yang sebenar, bukan kata dia bukan orang beriman dah. Tetapi iman dia ni dhaif, patak sekali, tak sampai kepada tinggi, peringkat tinggi iman dia, melainkan dia kasih kepada saudara dia seperti mana dia kasih kepada diri dia sendiri. Allahu Akbar. Ini hadis yang tunjuk kata al-mahabbah fillah. Cinta kita, cinta kepada manusia, kepada jiran kita yang di tepi rumah kita, cinta kepada satu orang Islam yang agak kata innamal mu'minuna ikhwah, yang Tuhan kata dalam Quran, sebagai orang beriman adalah ikhwah, adalah persaudaraan. Kita kena kasih kepada mereka. Walaupun dia orang yang sunnah, turut sunnah Nabi, walaupun dia ada satu perbuatan yang tidak betul dengan sunnah, kita kena kasih dia. Terabdaik dia jadi orang Islam, kita kena kasih. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsihi. Hari ni kita kasih kita balas mana, kita kena kasih kepada saudara kita balas tu. Ini hadis yang Masya Allah kepada kita sebagai adab nak hajar satu orang Islam beradab dengan saudara mereka. Kerana Tuhan royak cerak, innamal mu'minuna ikhwah, al-muslim akhul muslim. Nabi royak dalam hadis yang sahih. Banyak dalam hadis-hadis yang sahih Nabi royak kata orang Islam adalah saudara orang Islam. Kita tak boleh nak la tahasadu, nak deki kepada dia, la tabaghadu, tak boleh kita nak benci pada dia. Gapo lagi? Wala tahqir, kita tak boleh nak hina-hina dia. Nabi royak adab. Kalau kita pergi himpun hadis mengenai dengan kasih cinta kita kepada saudara, nescaya akan jumpa adab yang banyak. Yang mana pada masyarakat kita sekarang ni kurangnya adab, kurangnya beradab dengan saudara kita sebagai orang Islam ataupun sebagai suatu orang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Kadang-kadang kita lupa dengan hadis ini yang Nabi SAW royak, kata kena kasih kepada saudara kita seperti mana kita kasih kepada kita sendiri lagi. Satu hadis yang diriwayat oleh Al-Imam Muslim dalam kitab sahih dia, hadis Abdullah bin Amr bin As. Nabi SAW sabda, man ahabba an yuzahziha 'anil nar wa yudkhal al-jannah faltudrikhu maniyatahu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir wa ya'ti ila an-nas alladhi yuhibbu an yu'ta ilayhi. Nabi SAW kata, siapa yang nak dia lepas
jauh diri ini daripada, selamat diri daripada api neraka dan juga dapat masuk syurga, maka mereka usahalah sebelum dia mati, ataupun usahalah dia mati dengan hal keadaan dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga pada hari kiamat, dan juga usahalah dia ni benar-benar yang baik kepada saudara ataupun manusia lain-lain seperti mana dia kasih nak dapat benda tu. Dia kasih benda tu, dia kena kepada saudara dia seperti yang dia nak. Raurat tu yang bab naik, kita nak kasih saudara kita seperti kita kasih. Seperti kita kasih. Tetapi hari ni kita sikit banyak yang kita salah, yang kita selisih. Kita maki saudara kita, kita tuduh saudara kita, kita kata sebagai-bagai perkataan kepada saudara kita. Kita kadang-kadang jumpa dengan saudara kita, kita tak beri salam kepada kita. Bahkan Nabi SAW kata, la yahillu, tak halal bagi satu orang Muslim ayyahjura akhahu, akan dia tinggal paling belakang, tak wisalah, tak cakap bersama dengan saudara dia, fawqa thalatha, lebih daripada 3 hari. Dan juga Nabi sebut kata, sebaik-baik orang yang sebaik-baik di antara dua orang ni yang balah, yang ada perselisihan, iaitu orang yang mula wisalah. Mula wisalah. Hari ni lupa. Kadang-kadang semua tahu hadis ini, kadang-kadang kita hafal hadis ini semua. Lama mana kita dengar, kita hafal, kita faham hadis. Kita faham kata Allah Ta'ala, kata innamal mu'minuna ikhwah. Kita faham kata Nabi SAW ayat kata, Nabi SAW ayat kata, la yu'minu ahadukum, kena kasih saudara kamu seperti mana kamu kasih sendiri. Nabi kita faham kata, Nabi ayat kata, kita ni sebagai al-jasadul wahid. Kita adalah salah satu jasad yang sama. Renrang diakan seperti mana hadis yang diriwayat oleh Al-Imam Muslim dan juga Imam Bukhari dalam kitab sahih dia, mathalul mu'minina fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim mathalul jasadil wahid. Nabi riwayat kata, kita ni rahmat kita, sanak-sanak kita, kekasihan kita dengan saudara ni sebagai orang Islam, orang yang beriman kepada Allah Ta'ala, jasadul wahid, supaya satu orang saja. Kita sekarang umat Islam seluruh dunia adalah satu orang, satu jasad, satu tubuh saja. Yang mana apabila satu tempat yang tubuh badan sakit, tempat lain akan sakit. Seperti kita sakit kepala, adakah tubuh lain yang kita boleh duduk dengan sedap? Kita sakit kepala, kaki kita, tubuh kita, mulut kita boleh makan dengan secara sedap senang? Tak. Saudara kita, orang Islam, umat kita sekarang, walau mana di mana tempat, Suria baik, Iraq baik, di Iran baik, orang Muslim ahli sunnah yang beriman kepada Allah Ta'ala, bukan orang Syiah yang kena zalim oleh orang-orang Syiah. Dan juga di Suria baik, yang dizalim dan juga dibunuh oleh syaitan, iblis, Bashar. Mereka itu adalah salah satu daripada tubuh kita. Tetapi ingatlah bahawa kalaulah hari ini mereka sakit di sana, di Palestin, di Gaza, di Suria, di mana-mana tempat baik, umat Islam, orang-orang Islam, orang-orang yang beriman sakit, kalaulah kita hari ini, orang yang berada di rumah, berada di salah satu bocu, negeri Thailand, negeri Fatani, kalaulah kita tak rasa sakit seperti mana mereka sakit, maka ingatlah kita itu bukan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang sebenar. Kerana orang yang beriman, Tuhan Nabi kata, mathalul mu'minin. Nabi guna dalam hadis ini orang yang beriman, bukan orang Muslim. Dan juga hadis bab kita yang kita kecek, la yu'minu ahadukum, tak akan beriman satu orang. Bukan kata la yuslimu ahadukum, bukan satu orang nak jadi orang Islam sebenar, bukan. Tetapi tak jadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebenar, melainkan dia sakit seperti mana saudara kita sakit. Mereka duka cita, hari ni kita kena duka cita katik. Kita kena saw katik. Kalaulah hari ni mereka duk tiak, mereka duk menangis, mereka duk tiak, mereka tidak ada jumpa dengan ibu bapa mereka, tidak ada makan. Makan dengan hal keadaan campur dengan pasir. Air-air mereka campur dengan pasir, tak seperti kita senang mereka, senang kita. Maka hari ini bukanlah kita sebagai orang yang beriman sebenar. Hadis ini, kalau kita nak syarah, nak kecek panjang,
boleh ataupun dapat kita nak kecek, tetapi cukup sekadar ni bahawa kita hari ni balai bagaimana kita dengan saudara kita di Palestin, baik di Suria baik. Saudara kita di sana bagaimana? Adalah kita doa, sentiasa berdoa kepada mereka. Adakah kita sedekah kepada mereka walaupun satu kali seminggu saja pun? Adakah kita lalai daripada pertolongan kepada mereka? Adakah kita malas? Adakah kita rasa puas dah kita tengok gambar-gambar dalam Facebook, dalam internet, rasa puas dah tengok mereka, membawakan hati kita jadi hati yang mati, hati yang tidak ada perasaan kasih sayang persaudaraan di dalam Islam, tak rasa apa-apa pun dah. Maka kita jauhilah daripada perasaan itu, jadilah orang yang beriman sebenar. Hadis ini kalaulah kita dapat satu perkara saja hari ini, kita kasih. Hari ini kita kasih nak duduk seni, kita nak apa mana saudara kita di sana, boleh nak duduk seni seperti kita seni juga. Kalaulah kita sejak makan hari ini, kita usahalah nak sedekah duit kita, nak hantar duit kita dengan sekadar sikit saja pun untuk nak mereka boleh makan seperti kita boleh makan. Ini sebagai orang yang beriman sebenar, kasih mereka seperti mana kita kasih kepada kita sendiri. Allahu Akbar. Maka kita berdoalah jadi kita sebagai orang yang beriman sebenar, kasih. Jangan kita awak tidak padu. Awak tidak padu, awak tak tahu, awak tak nampak dengan khabar-khabar kau-kau mereka. Maka itu bukan tunjuk kata kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebenar. Maka kita berdoalah kepada kita sebagai jadi orang yang beriman sebenar. Berdoalah kepada Allah Taala dalam tahajud kita, dalam sujud kita, dalam mana-mana masa yang Allah Taala akan mustajab. Lebih-lebih lagi pada petang sebelum maghrib ini kita banyak berdoa kepada Allah Ta'ala. Pertolongan kepada saudara kita di Palestin, di Gaza. Orang Yahudi tak uti-uti dan juga Bashar, Iblis yang bunuh saudara kita di Suria. Maka kita doalah Allah Ta'ala binasa mereka dan juga kembalilah kemenangan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita pada hari ini cukup sekadar inilah dengan hadis yang agak kata mudah, tetapi kita banyaklah ingat kepada saudara kita, mula daripada orang-orang tepi kita, jiran kita, saudara kita, sedara dengan kita, jiran kita buat makanan bagi kepada mereka, dan juga jauh-jauh sayang kita di sekolah, sayang kita di mana-mana tempat, kita buat kebaikan seperti mana kita kasih kita mi kwamsuk bena, kita kwamsuk dengan saudara kita, sayang kita, seperti itulah. Maka hari ini cukup sekadar ni, silap salah maka minta maaf. Maka wasallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.